dengan level kedua. Illa liya'budun. Liya'budun ni kalau kita belajar bahasa Arab, dia daripada liya'budun, daripada abada, ya'budun. Abada ya'budu. Abadu, abadat tu fi'il madhi. Ya'budu, ya'budani, ya'buduna. Tuan-tuan tak saya dengar saya sebut apa tu. Pasal dia bahasa Arab. Baik. Abada ya'budu ibadatan. Satu terjemah yang dia pakai, melainkan untuk menyembah dan ibadat. Perkataan kalau ikut ya'budun, tapi dia bagi terjemah dua, menyembah dan ibadat. Baik, kalau ambil makna sikit, apa maksud abada ya'budu, yang masdar je ialah ibadah. Baik, apa makna ibadat? Ibadat kalau ambil bahasa yang dikedaki di sini, kalau ambil bahasa tu asal abada. Abada, perkataan abada yang kita duk biasa pakai bahasa Melayu adalah abdi. Hamba abdi pernah dengar? Apa? Hamba abdi apa kerja dia? Tak perintah. Bahkan kalau tak suruh pun dia buat macam mana? Dia akan buat apa sepatutnya kena buat walaupun tak disuruh dia buat. Pasal apa? Itulah konsep abdi. Itulah konsep abdi. Ambil tu. Jadi kalau liya'budun, melainkan, dah kita kena jadi, konsep kita mestilah abdi. Itu maksudnya. Walaupun tengok ayat Quran simple, tapi untuk bagi faham dalam, tuan-tuan, bahasa kena ambil bahasa, ambil kaedah-kaedah apa. Tentulah saya sebut tu. Tuan-tuan tak faham tanya. Yang ni memang nak kena perlu sikit. Satu saya panjangkan, saya dah sebut ada format saya baca. Mana tempat kena ambil, yang tambah pula kita nak baca dengan atas level yang kedua, saya akan baca macam itulah. Jadi asal nak sebut ibadah, abada, hamba, abdi, maksudnya apa? Mestilah kalau dia tak suruh pun, sewajarnya kita buat apa yang walaupun dia tak wajib dengan kita. Satu sebut sekali lalu dengan mudah. Sembahyang fardu memang wajib. Nak tak nak mesti buat. Korban. Wajib tak? Selaku hamba, duit pun ada. Korban tak? Kalau kau hamba, kau korban. Kalau kau dah buat macam bos, nak kedai bank kau tak korban. Macam mana pun, haram ke tak korban? Tidak. Tapi atas selaku hamba, sepatutnya macam mana? Kau cari sesuatu untuk buat korban. Dan korban bukan korban ayam tau. Beli kat Marbawi, macam boleh kot saya gunakan bahasa syarikat kan. Beli pasal nak highlightkan nama Muslim punya lah kan. Beli ayam korban, tak jadi. Korban, prinsip ibadat kita macam mana? Patuh taat. Korban ayam jadi. Itik apa? Lembu lah, kambing lah, unta lah. Bagi seorang RM10 boleh korban macam tu. Tak bagi korban lah tu infak. Tak bagi korban. Untuk korban mestilah binatang-binatang yang boleh buat korban. Barulah itu namanya pengabdian diri. Apa yang disuruh ikut law dan disiplin dia. Kita dah sebutlah dulu tentang sikit masalah korban. Bagi betul-betul law dia. Dari segi binatang apa boleh, waktu mana, lepas tu pengagihan macam mana, bagi betul dia punya disiplin. Baru panggil abdi. Kau ikut betul-betul law macam mana Allah Ta'ala suruh. Kalau tidak, kau bukan abdi, kau bos, kau buat agama sendiri, kau ikut nak sembah Allah Ta'ala, ikut kepala otak kau. Itu bahasa orang ulu ajar gitu kan. Bahasa kasar sikit. Jadi bagi betul prinsip hamba tu. Jadi atas prinsip yang jadi, bila orang Ta'ala dah jadikan kita, nak tak nak, suka tak suka, dah kita hamba macam mana? Hambakanlah diri kita ke Allah Ta'ala. Jadi konsep hamba macam mana? Dengar dan patuh, tanpa ada bangkang. Bahkan kita akan bertindak dan berusaha bekerja-kerja untuk mencari keredaannya. Walaupun dia tak wajib dan tak suruh pada kita, tapi kita akan usaha untuk membuat apa yang sepatutnya dibuat sebagai hamba. Siap. Jadi prinsip itulah nanti dia akan gunakan untuk memberikan huraian dia. Yang Nabi Rasul datang, semua tu nak ajar prinsip abdi. Satu, Allah Ta'ala puji Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah disyaratkan dengan lafaz abdi. Subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Allah Ta'ala yang telah memperjalankan abdinya. Rasulullah adalah
abdi Allah Ta'ala. Dan Rasulullah adalah memang abdikan diri dia untuk Allah Ta'ala. Ya, nak cerita prinsip apa? Nak syarahkan illa liya'budun. Orang lain syarah macam tu punya masalah. Saya nak syarah macam sepatutnya. Ambil bahasa pada ya'budun daripada ibadah, mesti ada konsep abdi itu. Jadi semaklah, kita ni abdi ke bos dalam dengan Allah Ta'ala. Adakah kita rasa kita abdi dia, ataupun kita rasa kita bos dia? Macam tu kot. Adakah sembahyang kita ikut waktu kita, atau kita ikut waktu dia? Menuntut ilmu, kita tuntut ilmu yang kita ikut yang dia suruh kita belajar ke, kita pilih kita nak belajar apa? Guru kita nak dengar ke guru mana yang kita sepatutnya kena belajar ke, kita pilih guru yang mana syok kita nak dengar? Kau semak elok-elok, kau abdi ke kau bos? Okey. Baik, yang lain tu tuan-tuan syarah sendiri, prinsip dah diberi. Jadi pastikan semakan kita adalah dasar hamba. Siap. Jadi bila dasar hamba, maksudnya taat patuh, yang benda tak wajib pun kita akan usaha untuk laksana dan khidmat seboleh-boleh mungkin. Siap. Apatah lagi kalau memang ada benda wajib yang memang disuruh, tengok ada benda yang kita cuai. Sepatutnya macam mana? Mintalah maaf banyak-banyak di atas kecuaian kita, takut-takut nanti akan ada satu akibat buruk berlaku kat kita di atas kecuaian kita, yang sebagai hamba takkan ada haka pada bos. Kita gunakan prinsip hamba dengan bos pun tuan-tuan, kita memang kena patuh taat dengan bos, apatah lagi kalau bahasakan hamba dengan Tuhan. Siap. Jadi di atas prinsip itulah dia mulakan kitab dia, dan itu dia akan jadikan dasar nanti. Dan kata semua Nabi dan Rasul, semua dia dakwah prinsipnya ubudullah. Kita tengok disebut nanti insya-Allah. Ada bab nanti saya akan lajukan saja, pasal kita nak fokus pada ibadah dengan mana ubudu, prinsip keabdian. Baik, jadi bismillah dia mulakan kitab, kita juga alhamdulillah dengan ayat Quran itu. Kemudian wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terjemah sekali lalu, artinya selawat dan salam mudah-mudahan, kata dia, adalah diturunkan, Allah Ta'ala berikan, kurniakan, anugerahkan kepada yang paling mulia di antara nabi-nabi. Nabi-nabi yang paling mulia, Allah Ta'ala berikan selawat dan salam kepadanya. Lagi, dan juga berikan selawat dan salam ni bukan saja paling mulia antara nabi, tapi juga paling mulia, dia kata dar rasul-rasul, paling mulia di kalangan rasul-rasul. Jadi Nabi Muhammad ni bukan saja paling mulia kalangan nabi, tapi dia juga rasul, dan dia adalah yang paling mulia daripada rasul. Kalau dengan nabi dan rasul pun dia paling mulia, dengan kita muka sekupang ni macam mana? Bahasa Kelantan katanya tak ada arah. Tak ada arah lah kita. Memang Rasulullah paling mulia lah. Lebih dengan nabi rasul pun dia paling mulia, tambah muka sekupang kita. Baik, jadi dia minta Allah Ta'ala berikan selawat dan salam, dan juga kata dia doakan juga Allah Ta'ala berikan selawat dan salam atas semua keluarganya, keluarga Nabi dan sahabat handainya Rasul, sahabat handai Rasulullah sekaliannya. Baik, perhati sikit bahasa kitab itu. Jadi seterusnya kitab ni setelah dimulakan dengan bismillah, alhamdulillah, dimulakan dengan selawat dan salam. Juga mengajar kepada kita prinsip kita dalam Islam. Setelah kita memang faham bab ketuhanan, perkara kedua yang kita kena betulkan adalah bab kenabian dan kerasulan. Pertama, mesti iktiraf Nabi dan Rasul adalah manusia mulia. Dan walaupun mulia, memang Allah Ta'ala dah janji berikan kemuliaan. Kita diajar untuk memuliakan Nabi dan Rasul dan mendoa kepada mereka, walaupun kita tak tentu arah, tapi sebut Nabi dan Rasul, kita doakan untuk mereka. Dan muliakan Nabi dan Rasul, kena beri keutamaan lebih pada mereka berbanding dengan diri kita. Hatta dalam bab doa. Sikit kalau tanya, masalah kita nak cerita bab doa sikit. Kita ni akhirat esok selamat ya? Ikut amalan, iman dah, amalan masing-masing lah. Dengan Rasulullah agak-agak kita selamat ke Nabi-Nabi Rasul selamat? Jawab. Tentulah mereka selamat. Takkan tak faham akidah tu. Lepas tu, antara Nabi-Nabi dan Rasul tu, siapakah yang paling selamat?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar dalam akidah juga. Bukan saja dia paling selamat, dialah satu-satunya yang akan mula-mula minta pada Allah Taala supaya kita ni disyafaatkan, antaranya dimulakan hisap. Baik, di atas akidah gitu, soal, adakah Rasulullah berhajat lagi untuk didoakan? Kalau faham tu tak payahlah. Dia sempurna tu ya. Kalau kita tak doa pun dia dapat tak mazhab tu? Wajib itikad memang dapat. Soal, untuk doa buat apa? Mesti bagi selesai. Tuan-tuan tak biasa ngaji jawab. Biasa ngaji pun bagi jawab. Orang boleh jawab, tak boleh jawab. Untuk doa buat apa dah? Kita tak doa pun ni memang duduk tempat bestnya. Untuk doa buat apa? Jawab. Tanda terima kasih. Lagi? Dapatkan syafaat. Dia kira syafaat aja. Sedap buaya itu. Apa prinsip besar nak faham itu? Kita mendoakan Nabi dan Rasul adalah lebih utama daripada mendoakan diri kita sendiri. Bahkan mendoakan Nabi dan Rasul berarti adalah mendoakan untuk diri kita. Tu prinsip antara, kalau tuan-tuan nak sebut syafaat apa satu hal lah, ambil informasi ni. Apa dia? Kita mendoakan Rasulullah, bukan faedah dia ke Rasulullah, tapi faedah tu kat kita. Kenapa pula? Pasal Rasulullah kita tak doa pun dia dah duduk tempat dia dah. Dia pun dah wafat dah, memang duduk dalam keadaan baik lah. Kita ni masih hidup lagi. Ujung akhir tak tahu ke. Entah jadi Wahabi ke tak tahulah, na'udzubillah. Janganlah jadi Wahabi. Tambah jadi Syiah gila babi tu. Tak tukar parti ke, color tukar kan, putih jadi hitam, hijau jadi biru, biru pekat jadi biru C. Tak sajalah guna bahasa color kan. Tak faham sudah, tanya lain. Maksudnya benda boleh berubah kan, alam mutaghayyir. Kita tengok dulu satu tempat parti yang kuat jadi lemah, lemah jadi kuat. Alam ni berubah kan. Siang jadi malam, malam jadi siang. Tempat subuh jadi gersang-gersang jadi subuh. Boleh bertukar manusia. Tambah pula macam-macam benda yang pengaruhi dia. Pasal saya nak sebut ialah kita tak tentu arah, tapi keutamaan doa kita disuruh doa ke Rasulullah. Satu, doa kat kita pun kita tak doa terus mana, tapi kat Rasulullah doa. Sebut je nama Rasulullah, selawat ke dia. Bahkan Allah Ta'ala perintahkan kita untuk kita berdoa untuk memberikan selawat dan salam kepada dia. Tu akidah besar tu. Macam mana pun asal sebut tadi ialah keutamaan berdoa kita adalah pada Rasulullah SAW berbandingkan diri kita sendiri. Sikit saya nak sebut permasalahan fiqh yang ada untuk memahamkan yang ni, dan juga secara tak langsungnya memahamkan satu ayat Quran yang Allah Ta'ala ada sebut, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi, khusus ayat Quran tu sebut Nabi tu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nabiyyu awla bil mu'minin. Dia ialah lebih utama untuk kita beri prioriti, keutamaan dalam berdoa, memohon kasih sayang, minat dan pengorbanan lebih besar beri pada dia. An-nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim, lebih utama untuk beri kepada dia hatta daripada diri kita sendiri. Okey. Sikit permasalahan fiqh. Macam mana? Katalah orang azan, kita ambil wudu. Sikit pekah tuan dulu. Orang azan boleh ambil wudu tak? Boleh ke tak boleh? Boleh. Bukan suruh diam, duduk, tunggu habis azan mau ambil wudu ke? Tidak. Untuk masa azan boleh ambil wudu lah. Boleh. Betul. Confirm. Tak sesat punya ayat tu. Betul. Ya, betul. Yang tak boleh apa? Cakap. Sembang. Tu pun haram ke apa? Makruh. Tak baiklah. Bahkan takut-takut ada hadis yang ancam macam ni, yang tu jangan jadi makruh tu. Ada Rasulullah sebut, au kama qal, dia kata apa? Man takallama hinal azan khifa alaihi zawalul iman. Siapa-siapa yang bercakap ketika azan takut hilang iman. Sikit kalau tengok tu macam mana pula bercakap boleh hilang iman. Okey. Bercakap masa azan boleh hilang iman. Azan orang sebut apa? Allahu Akbar. Sebut Allah weh. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalimah syahadah weh.
Allahu Akbar. Hayya 'alas solah. Hayya 'alas solah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Hang boleh sembang sebut nama Allah gitu. Mangku ayun apa ni? Itu. Jadi hang punya urusan besar ke? Hang dengar panggilan tu besar dah hang jawab. Pasal dia cerita Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takkan hang buat sadinyo. Hang pergi pasar malam lagi. Beli bawang lagi ni. Boleh. Macam urusan kita lagi besar. Macam mana pun ambil wuduk boleh? Boleh. Bergerak tak dilarang. Dalam masa azan. Larang, bercakap. Kalau masa azan tu isap okok okey tak? Alamak. Ambil potong okok cucuh biji entah. Sedap boy tu. Apa nak sebut? Jadi bagi relevan lah perbuatan. Sebut Allahu Akbar hang isap okok tunjuk macam okok hang besar pada Allah Taala. Oi, bagi betul. Okey, saya nak sebut tentang perbuatan. Jadi perbuatan, janganlah buat perbuatan macam tu. Carilah perbuatan yang munasabah. Jadi macam mana buat asal saya nak sebut? Boleh ambil wuduk? Boleh. Katalah kita ambil wuduk, habis wuduk, habis azan. Azan ada doa azan, betul? Wuduk ada doa wuduk. Sikit soal. Nak baca doa azan ke doa wuduk? Negara azan sikit. Pasal apa? Pasal doa azan doa untuk Nabi, doa wuduk doa untuk kita. Doa wuduk macam mana? Tak hafal apa? Buruk sangka kat orang dah. Tuan-tuan hafal saya tahu. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutahhirin. Ya Allah, jadikan aku orang yang suka taubat, suka bersuci, suka ambil wuduk. Doa untuk kita tu. Doa azan apa? Saya ambil hak fokus tu. Kata doa untuk Nabi, ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadlilah. Jadi doakan wa syarafa darajau. Bestnya doa untuk Nabi tu. Doa an-nabi aula bil mu'minin. Nabi adalah lebih utama untuk kita doa kepada dia. Kita beri keutamaan prioriti besar untuk dia min anfusihim, hatta untuk doa diri kita sendiri. Jadi orang suka taubat, orang bersihkan diri, doa untuk Nabi utama lah tu, buat doa untuk kita. Untuk macam mana nak kombinasikan doa tu macam mana? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatil qa'imati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ada doa panjang-panjang ni tapi saya dah hafal yang besi yang saya hafal ni. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'anta innaka la tuhliful mi'ad. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulama ajak tertib sampai bab amalan pun Nabi lagi utama. Contoh Nabi utama, Allah Ta'ala utama. Bagi kita bagi betul akidah dan amalan sikit. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada kat rumah? Ada kat rumah? Ada kat rumah? Buat apa? Tidur, bangun. Buat apa? Mencangkui, berhenti. Buat apa? Buat apa? Hayya 'alas solah. Dia buat apa tu? Pergilah kenduri. Itu Oi. Mai semayang weh. Sekalipun hang tak kerti Arab, pasal bodoh Arab. Tapi takkan tak faham terjemah. Apa faham? Apa maksud orang panggil tu? Hayya 'alas solah. Mai semayang weh. Hang boleh buat lepak tengok TV. Ni, nah. Tahu saya kaya kan? Kalau hang musafir, kau ada ilat-ilat lain, kutlah kan. Musafir hang dah jamak semayang apa, kutlah ada kelonggaran syarak itu. Tapi masa azan tetap kena bagi penghormatan. Kalau tak ada apa-apa, bahkan duduk rumah, rumah duduk kat masjid lah, boleh tak datang? Ponggai lagi. Macam mana pun ada hukum sunat wajib apa tu satu hal lah. Sebagai hamba. Kita duk cerita hamba tadi tu. Macam mana? Datang tak datang? Sebelum panggil datang lah weh. Kau tak tahu ke jam? Tak ada jam ke? Handphone punya canggih. Alarm macam-macam. Orang telefon boleh panggil on the spot. Tapi azan, kau buat muka pot. Leceh tu. Sikit kan, usik-usik benda tu. Nak semak apa? Semak akidah dan amalan. Okey.
Jadi asal nak sebutnya apa? Kita berselawat dan salam itu nak mengajar prinsip kecintaan dan kasih pada Rasulullah, sehingga keutamaan kita adalah pada Rasulullah. Satu, kita memanglah muka tak handsome, pakai serban tak? Bohbeh tu. Pakai serban pasal handsome ke? Tak, pasal ikut Nabi. Tu simpan janggut putih-putih pula tu, simpan buat apa? Lawa lah, orang tengok nampak tua weh. Tak, simpan janggut bukan masalah nak handsome, bukan masalah tua muda, masalahnya ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu orang cukup buat apa? Tu pun kena jekah kan tu. Jekah apa? Takut nanti dia tolak jadi imam. Alasan pandai no. Bagi cari alasan elok sikit. Sikit lah usik-usik tu kan. Usik-usik lah, usik. Pasal sepatutnya an-nabi wa aula bil mu'minin. Ataupun kata dah terbiasa pada dulu. Duk jadi askar duk kena 3 hari cukup, 3 hari cukup, 3 hari cukup. Sampai lah ni duk terbiasa dengan pisau cukup tu. Belanja pisau cukup lagi banyak daripada duk makan nasi. Bohbeh tu. Makan nasi kat kedai sama sekali tu. Makan nasi kat kedai. Sat-sat pergi kedai beli pisau cukup. Sat-sat pisau cukup, pisau cukup, pisau cukup. Pasal apa? Pasal duk cukup. Tapi kalau biar macam mana? Dah jimat abadik tu. Buat tabung masjid pun dapat abadik dah. Sikit-sikit usik-usik macam tu kan. Nak sebut macam mana? Tak. Bagi ada ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita ni yang kena mindset kita dah ikut adat. Macam ni lah. Macam ni lah. Bagi betul kepala otak sikit. Bagi kona sikit. Tak ada cari pakai urut yang boleh pulai-pulai tengkok. Ya betul kan. Pasal tuan-tuan yang tengkok tak apa betul. Jalan tu sengit tu. Tak betul jalan. Tak ikut jalan Nabi, jalan Rasul, jalan ulama soleh. Siap. Jadi sikit ke bab selawat dan salam kata Rasulullah. Okey. Amma ba'du. Adapun selepas daripada itu, selepas daripada dia mulakan kitab dia dengan bismillah, alhamdulillah, selawat dan salam. Baik. Maka tatkala sikit amma ba'du tu memang nak sambung itu. Soal lu sekali lalu tentang kita sebut bismillah, tentang ada abdi situ, ambil konsep abdi. Dan kita syarahkan sekali lalu untuk selawat dan salam. Soal kalau ada kita tu. Ada? Ya. Sayyurura hikmah tu. Terjemahan sekali lalu. Kalau kita artikan dengan lam sayyurura atau lam hikmah tu macam ni kot. Tu pun bahasa boleh diolah mengikut apa yang kalau kita faham tu, supaya nak menunjukkan mana sayrurah ke, mana hikmah ke, ataupun dengan mana akibah itu. Letakkan terjemahan yang sesuai itu yang kita nak faham Arab, lepas tu faham bahasa Melayu, faham akidah, lepas tu macam mana nak susun ayat tu bagi cantik, walaupun tak hurai, orang dengar ubah lah. Masuk dia nanti ialah masuk tadi tu, masuk sayrurah, akibah ataupun mana akibah ataupun hikmah. Sekali lalu aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan setelah terciptanya mereka, maka sewajarnya lah mereka mengabdikan diri kepadaku. Itu kot. Tuan-tuan ada bahasa sedap, ada cadangan, boleh tangkap macam tu. Kalau tuan-tuan boleh create bahasa sendiri, bagus. Tahniah pakar bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia bahasa tuan-tuan. Tuan-tuan dah faham tu, tuan-tuan apply dalam bahasa sendiri. Situ bahasa saya, bahasa orang Ulu cakap kan. Tapi saya guna bahasa Malaysia lagi lah. Kalau tak boleh, tulislah weh. Mula nak cakap itu. Macam mana ni? Tidak mencipta, aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan kalau melainkan untuk tu kita faham macam mana kerana kan. Melainkan setelah mereka dijadikan, sewajarnya lah. Tu pasal apa ambil bahasa macam tu? Ambil mana? Ambil dengan mana huraian, mana akibah ataupun hikmah ataupun sayrurah. Yang tu yang kadang-kadang kita tengok pasal apa ulama dulu dia bagi huraian bahasa macam tu pasal nak menghuraikan i'rab yang ada dalam Quran tu. Kita tak belajar disiplin, kita harfiah-harfiah aja belajar word by word, wording macam tu ya. Arti yang kita tak faham
apa maksud, bahkan belajar kasar-kasar aje. Okey, yang tu kot. Sedap kot. Boleh kan? Ada cadangan lain yang sedap lagi. Ada sikit. Saya ajar budak-budak ni, ada budak-budak. Saya ustaz try. Ada budak-budak punya bahasa lagi best. Cuma saya tak hafal lah bahasa dia mah. Macam mana pun tu yang kata tuan-tuan kena faham. Tu saya kata. Tuan-tuan kena faham, dah belajar konsep, dah reti akidah. Lepas tu ada ayat Quran, tengok ada benda tak cantik bahasa itu, buat macam mana? Cantikkanlah bahasanya. Maulah Al-Quran. Silap baca dan terjemah nanti takut memahamkan pahaman yang salah kepada orang lain. Cantikkanlah bahasa itu supaya tepat dengan apa yang sepatutnya dipahami. Jangan dipahamkan kekeranaan dan mengambil faedah. Rasa macam tu kot. Sekali lalu ada lain soalan. Baik. Kalau tak ada, sikit lagi nak perhatikan bahasa kitab yang dia mulakan di awal ni. Tentang ayat dia kata, dan selawat salam atas semua keluarganya dan sahabat handainya sekaliannya. Jadi antara orang yang kita diajar untuk berselawat dan salam adalah keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Sikit ambil isu keluarga dan sahabat ni. Keluarga Nabi, kalau atas huraian ulama, keluarga asal bahasanya adalah orang yang mempunyai salasilah dan berketurunan dengan Nabi SAW. Tu keluarga Nabi. Atas syarahan ulama ahli sunnah wal jamaah kita, siapa dia keluarga Nabi? Keluarga Nabi antaranya adalah keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Itu atas syarahan ulama. Tengok semua Quran, hadis semua, itu dia punya kalkulasi dia. Keluarga Nabi adalah semua keturunan Arab yang daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Itu keluarga Nabi. Dan antara keluarga Nabi adalah isteri Nabi. Pasal mesti isteri adalah ahli keluarga, isteri Nabi adalah keluarga Nabi. Boleh? Isteri tuan-tuan keluarga tuan-tuan. Tuan-tuan import bagi jadi keluarga. Jadi isteri Nabi adalah keluarga Nabi. Jadi antara yang jadi keluarga adalah isteri. Okey. Macam mana pun nak sebut tentang keluarga tu. Cuma keluarga ni, keluarga Rasulullah, dia akan berkembang biak sampailah ke kiamat esok, selagi ada. Dan bila kata berkembang biak, mereka akan hidup daripada zaman dulu sampailah zaman kita. Soal, ada tak yang bagus? Ada. Ada tak yang peot? Ada. Itu sikit ke keluarga. Jadi ada tak yang beriman? Ada. Ada yang kufur? Ada. Okey. Macam mana pun ayat disebut semua keluarganya. Atas sebut ulama kena tanggung. Masuk keluarga sini adalah mesti keluarga yang beriman. Keluarga yang tak beriman tak masuk senarai. Disqualifiedkan dia dalam senarai doa untuk selawat dan salam. Boleh faham macam mana? Faham daripada makam disebut wa'ala, apa bahasa Arab disebut wa'ala alihi, ke atas keluarganya. Jadi siapa ali tu, walaupun dia terjemah tu semua, tapi ala ali, mestilah keluarga dia masuk situ adalah keluarga yang beriman pada Allah Ta'ala, yang cukup syarat untuk boleh kita mendoakan kepada mereka. Pasal orang yang mati dalam keadaan tak beriman tak boleh didoakan kebaikan dan rahmat pada mereka. Tak boleh. Itu disiplin kita mengikut ahli sunnah wal jamaah. Baik, itu sikit ke keluarga. Begitu juga belakang tu disebut sahabat. Sahabat disebut wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat ajmainah. Sahabat semua sekali. Mengikut kaedah ahli sunnah wal jamaah, sahabat semuanya adalah soleh, taat, adil. Tak ada sahabat pun yang istilahnya cerai. Semua sahabat wajib i'tiqad mereka adalah orang yang baik-baik, taat, adil. Dan ada sebahagian dari mereka yang semasa hidup baginda Nabi SAW lagi, Rasulullah dah jamin sebagai ahli syurga. Bahkan ada begitu banyak ayat Quran memuji, ada istilahnya muhajirin, ansar,
Begitu juga orang-orang yang mengikut Muhajirin Ansar. Apatah lagi yang awal-awal masuk Islam di kalangan Muhajirin Ansar, Allah Ta'ala letakkan dengan pangkat dan gelaran radhiyallahu anhum wa radu anhu. Wajib i'tiqad sahabat semuanya adalah adil. Satu sahabat doakan semua, tak ada yang kecuali. Siapa-siapa bertikai sahabat, cam elok awal-awal Syiah.